Okey, katanya dah zikir, dah asmaul husna. So Allahu akbar. So kita baca doa sama-sama insya-Allah. Ya, ingat ya. Ada sedikit perubahan kalau perempuan dan lelaki kat sini. Okey? Okey. Okey, sama-sama insya-Allah kita bila kita berdoa kita lihatkan bukan sekadar pada perkataan tetapi pada bahasa badan kita yang kita ini meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rendahkan hati kita dan kita puncakkan harapan kita agar Allah menunaikan. Jadi insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka amatuka ya wa ibnu abdika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. Okay, datangkan hajat-hajat kita, segala hajat-hajat baik yang kita pohon pada Allah yang apa kiranya belum lagi ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah menunaikannya secara sempurna buat kita, diri kita, keluarga kita, zuriat kita, keselamatan kita, rumah dan rumah tangga kita dan sebarang hajat-hajat ya Allah kami tunaikanlah. Wa hajatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤثرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك اللهم أتنا يا الله ما أتيت عبادك الصالحين وبعد. Alhamdulillah, semua yang saya hormati, semua yang saya kasihi, pertama-tamanya seperti biasalah ya, amalan orang-orang yang hati-hati mereka sangat baik dengan Allah. Mulakan apapun dalam hidup dengan memuncakkan kesyukuran dan diluahkan dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia-kurnia yang diberikan oleh Allah yang kita tak mampu pun nak membilang nikmat dan kurnia tersebut. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita sambung kembali. Masih lagi kita membincangkan perkara-perkara yang ada kaitan dengan amalan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita, yakni memulakan sesuatu dengan basmalah, ya, dengan basmalah. Betul kan? Okey, baik, dan kita dah berbincangkan beberapa perbincangan, dan pada kali pagi ini insya-Allah biiznillah biaunihi, ya, kita sama-sama cuba nak melihat, meneliti dan memerhati, kerana bila kita sebut dengan nama, dan di sana ada satu nama siapa? Nama Allah. So kita cuba nak menghayati, melihat dan memerhatikan insya-Allah nama Allah tersebut, dan kita telah bincangkan pada minggu sudah, ya, pada minggu sudah, dan semoga perbincangan kita bermanfaat ya Allah. Okey, saya ulang sentiasa, jadikanlah keberadaan kita dalam majlis ini, ya, di Masjid Al-Khairiyah ini, ya, dengan rakan-rakan yang baik, ya, dan kita cuba buat semua benda yang baik insya-Allah. Ya, tadi kita zikir, kita sebut nama-nama Allah, kita berdoa pada Allah, kemudian dah bagi senyuman sapaan pada orang sebelah ke? Iya ke? Sebab kadang-kadang menjadi kebiasaan oleh kerana fadilat ilmu tersebut menjadi fokus kita, fadilat jamaah kita tidak ambil fokus, ya. Kadang-kadang kita duduk, orang sebelah tak peduli pun kita tak peduli pun orang sebelah. Ini adalah kerugian paling fatal, ya, dalam sebuah tempat yang namanya jamaah, ya. Sebab masjid dikatakan jami', ya, jami' ni maknanya menghimpunkan orang. Dan kita tak nak hanya terhimpun fizikal, tetapi sampai pada roh-roh kita insya-Allah, hati-hati kita insya-Allah. Jadi sebab tu minta maaf ulang banyak kali, sebab kalau tak ulang kadang-kadang terlupa. Bukan saya cakap tu, kawan saya cakap. Ya, memang lupa. Jadi tegurlah, senyumlah, ya, mesra-mesrakanlah. Kerana itu adalah ibadah-ibadah yang kadang-kadang kita tak sangka dan jangka, ya. Kadang-kadang orang tak fokus lagi, ataupun tak nak sebutlah benda ni kecil, kan. Baik, alhamdulillah, sebab bila kita gembira, bila orang sebelah kita gembira dengan kita rasa selesa. Apa faedah akhirnya? Kita akan lebih belajar. Bila kita lebih belajar, apa maksud perkataan apabila kita lebih belajar? Maknanya potensi untuk kita memahami sesuatu ilmu itu lebih besar berbanding dengan, sebab belajar, ada orang belajar tapi tak faham pun. Kan? Orang duduk, kita duduk, kan? Tak faham tak?
Kan, tak apalah, yang penting dapat fadilat menuntut ilmu. Of course, memang kita dapat fadilat menuntut ilmu, ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab dihimpunkan dalam kitab Nasaih Al-Ibad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kata ada 8 kelebihan orang yang duduk saja dalam majlis ilmu, ya. Cuma saya tak berniat nak menyampaikannya sebab kat hujung tu dia bagi tahu apa? 8 kelebihan orang akan dapat walaupun tu yang tak nak sebut tu, walaupun dia tertidur. Ya Allah, dengar terus bawa toto minggu depan, ya. Jadi baik, Masya Allah semua yang dikasih sekalian. Memang, tetapi lebih daripada itu kita nak, ya. Jadi biarlah kita, orang kata, dewan kita yang disediakan oleh pihak masjid kita ini, terima kasih pihak masjid, ya, sangat berusaha memberikan keselesaan kepada kita. Semoga keselesaan itu pahala buat mereka dan kita kesungguhan yang lebih, insya-Allah. Baik. Di mana kita? Ingin kunna, pada kalimah Allah. Baik. Boleh kita takrifkan sedikit kalau saya dapat tengok kalimah Allah. Allah. Allah adalah isim a'zam. Allah adalah isim, nama yang agung, ya, nama yang agung. Nama yang lain Asmaul Husna, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, okey lagi. Dia adalah nama khas. Dia adalah nama khas, bermaksud tidak semua orang boleh pakai. Tidak semua orang boleh pakai dan tidak boleh letak pada semua benda. Sebab dia nama khas. Zuramli tak boleh letak pada orang lain yang bukan nama Zuramli. Jadi sebab tu kalaulah Allah itu sifatnya bagian-bagian, maka yang tak bersifat dengan sifat Allah tak boleh nama Allah. Nama khas lagi. Ya, yang dia adalah bagi zat, nama tersebut disandarkan pada musammi. Yang dinamakan musamma, dinamakan, siapa yang dinamakan, kepada siapakah Allah itu dinamakan? Kepada satu zat. Yang zat ini ada satu sifat berbeza daripada semua yang lain. Apa dia? Wajib wujud. Wajib wujud. Selain daripadanya disebut sebagai mumkinat, jaizat, ya, semua-semua yang lain itu. Alhamdulillah. Lagi? Dan dia merupakan lafzul jalal, lafaz yang sangat agung lagi mulia, ya. Lafaz yang sangat agung lagi mulia. Tidak ada lafaz yang menyamai ataupun yang boleh diletakkan dengan nama lafaz jalalah, nama yang mulia. Okey? Lagi? Itu je. Ke lagi? Sampai situ. Lepas tu dah sekianlah saja, ya. Okey. Ya. Yang zakat tu yang dapat. Banyak tu, alhamdulillah. Lega rasanya, kan. Baik, dan kita tahu bahawa zat tersebut, satu sifat yang paling ketara adalah laisa kamithlihi syai'. Laisa kamithlihi syai'. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyamainya. Baik. Dulu kita sebutkan, masihkah ingat tentang Omar dan Muhammad? Masihkah kau ingat? Apa beza di antara nama Omar dan nama Muhammad? Oh, Masya Allah. Muhammad adalah nama yang ada dia punya kata, ada asal dia. Adapun Omar tak ada, semata-mata nama. Baik, alhamdulillah. Jadi satu namanya mushtaq, satu lagi namanya jamid. Maknanya yang semata-mata nama. Contohnya, apa lagi contoh? Omar. Contoh lagi apa, ya? Ali ada nama makna. Mungkin ada makna. Payah juga nak cari. Okeylah. Uthman contohnya. Uthman. Kan? Qahafa. Baik.
Adapun yang mushtaq tadi, dia ada dia punya kata dasar. Baik. Maka sebab itu mufassir membincangkan bahawa kalimah Allah yang kita bincangkan hari ini, ada setengah daripada mereka beranggapan bahawa Allah tersebut ada asalnya. Kalimah alif lam lam ha tersebut, Allah yang kita dalam bahasa Arab tersebut ada dia punya asal. Baik. Dan dulu kita menyebutkan beberapa asal. Apa di antara asal-asalnya? Ya, aliha. Ya, daripada kalimah aliha. Okey. Ya. Daripada kalimah aliha, ya. Baik. Ini bagi siapa? Ini bagi Muhammad ke bagi Umar? Yalah, kita sedang membincangkan nama Allah. Adakah ini bagi orang yang berpegang bahawa adanya ya. Sebab kalau yang kata satu lagi Allah, apa asal dia? Tak ada. Memang Allah. Memang Allah. Alif lam ini bukan alif lam yang menunjukkan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alif lam ini bukan. Tetapi bagi orang yang berpegang, bagi ulama yang berpendapat bahawa alif lam pada Allah ini adalah alif lam seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, ada Al. Nampak tak? Baik. Kita tengok yang ni ya. Kita tengok yang ni dulu. Kita tengoklah kedua-duanya, sebab kedua-duanya bila kita perhati, insya-Allah ada manfaat, dan kemudian ianya menepati kita sedar dan faham. Minta maaf lah. Wow. Ini bekas RTM punya cameraman ni. Depannya dia boleh je tolong. Okay. Baik ya. Sebab kita tahu bahawa apa istimewanya kalimah Allah berbanding nama-nama yang lain. Maksud nama-nama selain daripada nama Allah yang lain, ialah bila kita menyebutnya mendatangkan ketenangan. Ya. Allah bila kita sebut, kita datang ketenangan. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran dan surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya senya, kata Allah, dengan zikrullah, bizikrillah, dengan zikir. Sebab kita tahu zikir sama ada kita sebut, zikir sama ada kita ingat, itu disebut zikir. Hanya senya dengan berzikir. Apa yang kita zikirkan? Allah. Ya, Allah. Maka menenangkan hati. Dan kalau dulu kita berpegang bahawa ada orang beranggapan bahawa Allah daripada kalimah ilah, aliha, yang bermaksud apa dulu? Saya terlepas catatan. Apa bermaksud aliha dahulu? Apa? Oh, tak lagi. Tak ada. Okey. Okey, kalau sahabat saya kata no idea, memang mungkin belum lagi lah. Ya. Okey. Saya ambil sebagai contoh, apabila dikatakan kalimah Allah adalah kalimah daripada ta'alluh min kalimati ta'alluhi al-khalqi ilaih. Ta'alluh ni bermaksud daripada kalimah aliha yang bermaksud berkehendak. Berkehendak. Maknanya Allah itu, makhluk ni berkehendak kepadanya. So kalimah aliha di sana adalah maknanya satu kalimah yang menunjukkan bahawa makhluk ini berkehendak kepadanya. Ya. Ada juga yang dalam bahasa ni bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab aliha itu bermaksud berkehendaknya ataupun fakirnya.
Ya, fakirnya para makhluk kepadanya. Apa lagi? Dan ta'alluh juga sama ada berkehendak ataupun satu lagi adalah ma'bud, maknanya menghambakan kepadanya. So maknanya istilahnya sangat dalam, sangat bersifat dalam, bukan nama-nama biasa seperti nama-nama lahiriah ini. Dan sebab itulah semua yang saya kasih sekalian, ya, dulu saya sebutkan bahawa Islam, kalaulah kita nak buat Islam itulah satu bulatan yang besar. Teras dia apa dulu? Terasnya adalah dia punya core, ialah iman. Baik, daripada iman, teras dia adalah, terasnya adalah Allah. So Allah, core of the core, maknanya teras. So sekarang kita membincangkan teras yang paling dalam. Ya, betul kan? Islam itu terasnya adalah iman. Iman itu, iman apa? Cuba sebut rukun iman. Beriman pada Allah. Allah tu dah sendiri. Lagi satu, dengan malaikat-malaikat tu buat kerja siapa? Allah. Nampak tak dia pergi pada Allah. Beriman lagi dengan apa? Rasul tu Rasul siapa? Allah. Nampak tak dia pergi pada Allah lagi? Kitab datang daripada siapa? Allah. Qada dan qadar, siapa yang menentukan khairuhu wa syarruhu? Minallah. So sebab tu Allah yang kita bincangkan sekarang adalah merupakan teras daripada iman pula. Maka sebab itulah apabila saat hati kita menjumpai yang kita katakan Allah ini, maka di sanalah datangnya tatma'innu, ketenangan. Apabila kita letakkan Allah tepat pada hati kita, dan bila kita tidak letak Allah pada hati kita, maka di sanalah punca tidak tenang. Dalam hidup ni semua yang dikasih sekalian, kalau payah sangat nak kita nak lihat dalam istilah-istilah hati yang dalam antara hubungan makhluk dan Tuhan, tuan-tuan, kalau orang perempuan ni, apa di antara mereka yang aktiviti yang dia orang suka, ya, kalau muslimah lah, rasanya lebih baik kita tanya muslim agaknya, ya. Muslimah dia jawapannya kadang, kami ni berzikir, boy, Masya Allah. Agaknya apa? Bagi aktiviti biasalah. Asal dengan apa? Uci, yang masak. Shopping katanya, Masya Allah. Saya dah buat survey secara rawak, tetapi Masya Allah, yang paling popular muslimah ni disuka shopping. Allahu Rabbi. Itu ciri-ciri orang banyak duit, ya. Orang lelaki dia tak berapa banyak duit, sebab tu dia bukan tak nak shopping sebab tak berapa banyak duit. Okey, dah betul tak? Okey. Actually laki-laki pun suka juga kan. Baik, kenapa saya buat cerita ni semua yang dikasih sekalian? Okey, katalah benda yang paling best shopping. Benda yang best shopping. Betul tak? Boleh tak? Contoh je, janganlah detail sangat, Masya Allah. Contoh. Kebetulan, untuk makluman kalau siapa tak tahu lagi, mana saya nak sebut, Jusko Maidin, tak payahlah. Ada offer diskaun 80% semua department. Dah mula ambil handphone dah nak tengok kan. Mana Jasko, mana. Ni contoh ya. Contoh. Okey, baik. Semua yang dikasih sekalian, kita pun bawa kereta, bawa drive, tengok Allah Akbar, penuh parking. Baik. Shopping best tak? Best. Shopping best lah. Kan? Okey, just contoh je, ni tak ada kena-mengena. Contoh, saya nak nampakkan satu benda kalaulah payah kita nak berbincang tentang bagaimana nak meletakkan Allah, bila saat kita katakan bahawa Allah adalah teras dalam iman. Iman itu dalam hati. Bila kita letakkan tepat pada tempatnya seperti kalimat itu dibahaskan, maka Allah sebut dalam Al-Quran, tatma'innul qulub. Meletakkan satu tepat pada tempatnya,
tenang. Meletakkan sesuatu di luar tempat, tak tenang. Baik. Oleh kerana banyak kereta dan time pun berjalan, maka kita pun parking belakang kereta orang. Tak boleh parking, tapi parking belakang kereta orang. Dan kita pun pergi shopping. Berapa jam? 5 jam. Saya nak tanya, ni biasa je. Sepanjang kita shopping yang memang best, hati rasa apa? Hati rasa apa? 80% semua department. Nampak dah? Hati rasa macam mana? Jap nak tengok ya. Jap nak tengok. Betul tak? Maknanya saya nak bagi tahu, ketika kita buat benda paling best, tetapi sebab letak kereta tempat tak betul sahaja, hilang dah ketenangan dah hilang. So begitulah kita hidup dalam dunia. Pada saat kita letak, kalau kereta tak ada apa-apa, dia cala pun kita hantar je lah ya? Tolak campur cala kena lebih kurang kedai cat kena lebih kurang dalam 200. Kita shopping hari ni kita dapat save lebih kurang 2000. Masih untung 1800. It's okay dia nak cala. Tapi tenang atau tak tenang? Tak tenang. Hanya sebab apa dia? Letak sesuatu bukan pada tempat. Maka sebab itulah pada saat hamba ini tidak mampu meletakkan Allah pada tempat dalam hati dia. Sedangkan makna Allah yang paling asal adalah fakirnya, berharapnya. Jadi hamba yang berharap. Jadi kerana itulah semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian ya. Jadi kalimah Allah itu dikatakan bahawa daripada keadaan yang macam mana, daripada kalimah aliha ya, ilah, aliha, ilah ya. Aliha ni fi'il madhi, maka dia punya tu jadi al-ilah. Jadi ilah ya. Ilah. So bila masuk alif lam, maka pada ketika itu lam ini, maka alif ini dibuang, huzifat. Kemudian dimasukkan lam dalam lam, kemudian alif ini dikekalkan sebagai alif madah, maka nak ringkasnya ceritanya, maka jadilah alif lam ha. Maka dikatakan bahawa orang yang berpegang bahawa ini adalah mushtaq daripada kalimah ini, maka dijadilah begini ya, jadilah Allah yang kita sebut. Tetapi semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sedar atau tak sedar, inilah sebenarnya ketenangan sebenar ya. Nama Allah itu di sana telah ada ketenangan, menyebut. Sebab tu Allah kata ala bizikrillah, kamu berzikir, kamu ingat Allah, kamu sebenarnya sedang meletakkan dalam hati kamu ya, kamu meletakkan sesuatu dalam hati kamu, yakni kebesaran dan keagungan dan kehebatan Allah yang kita sebutkan sebagai lafzul jalalah tersebut ya. Okey. Manusia ni semua yang saya kasih lihat, kalau kita tengok sebahagian daripada ya, kita tengok dalam sifat manusia, ulama kata manusia ni ada 4 kekuatan. Bagi manusia ada 4 kekuatan. Saya nak bincang ni, ada benda yang ada kaitan dengan kalimah Allah ni ya. Yang kenapa Allah bagi tahu dalam Al-Quran ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, tapi kita tak nak, bukan kita tak percaya, tetapi ada lapisan lain kepercayaan kita bagi tahu no. Yang paling tenang ialah pergi melancong. Yang paling tenang adalah apa dia? Banyak harta. Yang paling tenang, macam-macam. Kita punya keputusan sendiri, tetapi kita tidak ada belief, kepercayaan bahawa dengan ingat Allah menjadi tenang ya. Kekayaan tanpa ingat Allah, kekayaan menjadikan seorang itu akan lebih serabut. Tetapi kalaulah, sebab tu tuan-tuan, tadi kita baca doa, ni saya baru ni ada juga saya dengar ya. Wallahu a'lam, mungkin atas nasihat, tetapi kalau nasihat itu sebanyak itu yang dikatakan, seolah-olah manusia ni tamak berdoa pada Allah
sekiranya rezeki di langit turunkanlah, tak cukup-cukup apa yang ada di bumi. Sekiranya ada di bumi, engkau keluarkanlah, seolah-olah atas permukaan tak cukup. Ya, sekiranya jauh, ya, dekatkan. Seolah-olah tak cukup hak dekat ni, nak minta hak jauh dekatkan. Masya-Allah. Saya dengar, saya tak tahu apa maksudnya, tetapi bukankah itu doa? Ya, sebab tu kat hujung tu kita sebut apa dia? Ya Allah, engkau datangkan bagi aku seperti mana engkau telah mendatangkan kepada hamba-Mu yang soleh. Siapa hamba soleh yang kita minta, tuan-tuan, contohnya? Siapa Nabi contohnya? Nabi Ibrahim yang sangat kaya. Nabi Ibrahim, budak muda kata kaya apa? Kaya gila. Dulu mula-mula dia cakap, kita marah kan. Oh, dalam TV pun tidak boleh menggunakan kalimah gila-gila. Hari ni saya tengok yang membahas pun dah guna dah perkataan kaya gila. Nabi Ibrahim kaya gila. Ini yang kadang-kadang tak ada dalam pemikiran umat Islam. Ini elok juga betulkan juga. Ya? Nabi Ayub kaya luar biasa. Nabi-nabi, setengah daripada Nabi itu, jangan cakap tentang Nabi Allah Sulaiman AS, jangan cakap tentang Nabi Dawud AS. Nah, sebab itu yang kita minta pada Allah, atina ya Allah ma ataita ibadakas salihin, kau bagi aku seperti mana engkau telah bagi pada hamba-Mu yang soleh. Apa yang kau bagi pada Nabi Ibrahim, tuan-tuan, kaya terlampau. Berbukit-bukit merupakan ternakannya. Dan tuan-tuan tahu cara bagaimana Nabi Ibrahim menderma. Ni alhamdulillah pihak masjid sediakan tabung untuk kita, peluang untuk kita berderma. So kena reserve, bawa daripada rumah siap-siap, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan. Hari ni kadang-kadang kita tengok, tabung ni lagi. Tapi hari akhirat, tuan-tuan menangis tengok tabung tersebut. Dengan sebab itulah ya Allah, mungkin kita masuk syurga. Mungkin dengan duit kita masuk, itulah yang kemudian menjadi syafaat untuk kita. Sebab setiap yang kita sedekah, syafaat. Dia jadi syafaat buat kita. Nabi Ibrahim AS, dia derma. Cara dia macam mana? Orang datang jumpa dia, minta derma. Dia kata apa, tuan-tuan? Ambillah banyak mana nak ambil. Kita kalau ladang sebanyak tu, kontak pada bahagian logistik. Mana yang reject hak semalam tu, jatuh bukit, hak patah-patah riuk tu, ada orang nak derma ni, derma kat dia. Betul tak? Nabi Ibrahim, ambillah. Banyak mana kau nak ambil? Cuba bayang, tuan-tuan, datang Masya Allah derma, main hegek sampai 20 ekor. Dan Nabi Ibrahim tak ada masalah. Nabi Ibrahim tak ada masalah. Macam kita lah, kalau orang minta derma, ya, keluar dompet, ambillah banyak mana nak ambil. Dia pun buka dompet kita. Oh, kononnya tak ada duit RM1. Ada kad PIN number, bagi tahu kat dia. Tu ada satu kad, 2, 3, 4 kad. Dia kata, baik, ni nak cerita Nabi. Sebab setengah daripada kita, ya, telah dibantutkan dalam kepala. Ni satu benda lah, saya, Allahu Akbar. Biarlah kita, boleh ke sembang ni? Supaya kita nampak gambaran lebih besar, kemudian kita masuk sedikit, nampak gambaran lebih besar. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Kita telah dijajah. Kalau di tanah Melayu kita ni, ya, kita dijajah berapa ratus tahun. Sejak daripada 511, merdeka 1957. Berapa ratus tahun kita dijajah. Matematik sikit lah. Tolonglah. Berapa ratus tahun? 2017 tolak 15. Please, sekejap, siap, cepat. Dapat. Cikgu matematik pun dah tak nak dah. Dah, please, Inggelas, 446 tahun kita dijajah. Baik. Ya, baik. Baik. Kalau kita ni, dalam bilik ini adalah para penjajah dan penjarah. Kita ni penjajah. Bila kita jajah satu tempat, apa kita nak?
harta, hasil, kuasa. Please. Tuan-tuan, saya berhenti sampai saya dapat apa yang saya nak maksudkan. Pengaruh agama kita bagi kat dia orang lagi. Pemikiran. Ketenangan. Penjajah ni bukan dalam kelas kita ni. Kononnya kita semua penjajah. Ada satu perkataan, tolong saya wahai para penjajah. Apa ni? Tak dengar? Tak dengar? Kawasan? Okeylah. Betul lah kita dah dijajah 400 lebih tahun. Baik, setiap penjajah dia nak mengekalkan. Kekal satu benda lain. Nak harta, nak kuasa, nak segala macam. Tetapi perkara tersebut nakkah setahun, 2 tahun, nak kekal. Selama-lamanya. Baik. Jadi, bila kita nak mengekalkan penjajahan selama-lamanya, yang menjadi masalah kepada kita, siapa? Yang dijajah. Dalam konteks tanah Melayu, siapa yang menjadi masalah kepada kita, wahai para penjajah? Orang siapa orang kita tu? Sebut nama. Sebut je lah, bukan salah pun. Kita bercakap dalam konteks penjajah. Maka yang menjadi masalah ialah orang Melayu. Sebab orang inilah yang kita nak kekalkan. Maka sebab itu agaknya bagaimana cara? Sebab kita akan bercakap dalam konteks bagaimana orang Arab yang dijajah, bagaimana negara-negara lain yang dijajah. Kita nak faham benda yang sama. Baik. Sebab benda ni penting. Benda ni penting bagi kita. Baik. Agaknya bagaimana cara supaya kita nak mengekalkan supaya orang yang kita jajah ini di tanah Melayu ni, orang Melayu ni, supaya mereka terus dijajah. Bagi apa yang dia suka. Dapatkah kita apa yang kita suka? Kita dapatkah apa yang kita suka? Baik, ringkas je lah. Maka berlaku dalam proses penjajahan ke seluruh dunia Islam, kita dianggap kita ni bodoh. Kita tak berguna, kita tak pandai, kita tak bijak, dan 400 tahun lebih perkara tersebut digerudi sampai terpasak dalam kepala kita. Alah, kita ni memang tak pandai, kita ni memang berniaga tak boleh. Dan untuk membetulkannya, maka diambil di sana sini sejarah Islam yang menyatakan bahawa Islam ni bukan nak bagi kita berjaya pun di dunia, kerana pentingnya akhirat. Mereka gunakan semua elemen Islam untuk merosakkan umat Islam dengan tujuan mereka berjaya mengekalkan penjajahan. Dan akhirnya saya buat program dengan usahawan. Ini contoh tuan-tuan. Saya tanya usahawan, untuk apa anda berniaga? Ialah untuk berkhidmat. No. Lebih clear. Untuk apa anda berniaga? Untuk ialah kita dapat bersedekah. Please, jadi objektif. Untuk apa anda berniaga? Tunggulah dulu. Kaya terus. Dalam konteks berniaga, apa dia? Untung. Tuan-tuan, umat Islam seolah-olah tak tahu dimasuk makan ramuan dalam kepala, seolah berniaga bukan untuk untung. Bahkan ada seorang bila sedang saya menerang, dia kata, Ustaz, Rasulullah tidak mengajar kita untuk mendapat untung. Saya kata, Nabi mana tu? Rasulullah mana? Adakah Rasulullah yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Saleh bin Irfaksyad bin Sam bin Nuh bin Matusalakin bin Akhnuh bin Yad bin Mahlayil bin Qainan bin Yanis bin Sith bin Adam. Nabi Muhammad ni ke Nabi mana, saya tanya?
Nabi lah dia kata. Saya kata dalam sejarah menulis Nabi berniaga, betul kan? Faba wabta, ba wabta, Nabi menjual dan terjual. Faraja'a, dan Nabi pulang biribhin azimin, dengan untung yang besar. Itu Nabi Muhammad. Dan kita telah dimasukkan dalam kepala berniaga bukan untung. Supaya apa tujuan dia? Supaya orang-orang yang dijajah ini jangan kaya. Sebab orang yang dijajah, kalau dia kaya, dia mula berfikir bagaimana nak menghalau penjajah. Orang yang tak kena penjajahan, kayalah tara mana pun, memang dia akan menampuk kekayaan. Dia tak peduli dia kena jajah atau tak kena jajah. Sebab tu dia okey, mereka okey. Kena jajah, tak kena jajah, sama, yang penting kaya. Orang yang dijajah, kalau dia kaya, dia fikir apa? Bagaimana kita... Baik, dengan sebab itu semua yang dikasih sekalian, antara yang malang berlaku pada kita, tidak ada umat Islam yang mahu menjadi orang yang kaya. Sebab dia dah lumpuhkan dalam kepala. Once kita cakap nak kaya, keluar cerita Mak Jenin. Mak Jenin datang daripada semua ni. Ialah nak melumpuhkan rasa nak berjaya, rasa nak mempunyai cita-cita. Sebab cita-cita semuanya bermula daripada angan-angan. Sebab tu semua yang dikasih sekalian. Kita, tuan-tuan, 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Al-Asharah Mubashirin bil Jannah. 9/10. Kalau dalam WhatsApp kita FYI, for your information, 9/10 jutawan. Dan benda ni tak sampai kepada umat Islam. Supaya apa? Supaya umat Islam kekal semekin. Yang penting rajin semejid. Buatlah warak sikit pakai semekuk. Walaupun hanya mampu makan sebekut. Benda tersebut ialah benda yang dimasukkan dalam kepala kita, dan kemudian walaupun dah merdeka berapa tahun pun perkara tersebut. Sebab tu kita rasa kita tak pandai. Sebab nampak dah, dan semua elemen lain digunakan sedangkan kita tak dibawa. Abdul Rahman Ibn Auf, hartanya, tuan-tuan boleh tengok Islahul Mal Ibn Abi Dunya, menulis kekayaan para sahabat. Nanti kita masuk bab lain. Kita buka kitab tu je. Kekayaan hadis ataupun athar yang menghimpunkan kekayaan para sahabat, yang kita sangka para sahabat tu semua miskin. Sebab diajar dalam kepala kita supaya apa dia? Terus semua ini menjadi susah, biar anak kita susah, cucu kita susah, dan kemudian dengan sebab itu sebenarnya mereka niat untuk mengekalkan penjajahan kepada kita. Orang yang tak kena mengena, kayakan dia orang tak apa, sebab dia orang tak ada masalah. Walaupun kita tahu dalam sejarah berapa kali tanah Melayu kecil ini membela negara bankrupt yang namanya England. Ni tanah Melayu kita ni, segala perut-perut bumi kita dicakar untuk keluarkan hasil mahsul, untuk beli dan membeli kekayaan, untuk buang yang sepatutnya bankrupt yang berlaku pada England. Harta siapa? Harta kita. Baik, semua yang saya hormati. Sebab ni kadang-kadang bila saya dengar kata orang kita ni Masya Allah berdoa tak cukup-cukup rezeki atas mobil, minta di langit. Semua yang dikasihi sekalian, kita diajar berdoa seperti itu sebab kami nak, ya Allah, umat Islam kaya macam kaya engkau beri pada Nabi Allah Ibrahim. Kami nak engkau beri kekayaan seperti mana kekayaan yang engkau beri kepada Nabi Allah Daud, diberikan kepada Nabi Sulaiman, diberikan pada Abdul Rahman Ibn Auf, hartanya sebanyak 3.2 bilion dinar. Zubair Ibn Awam 800 juta dinar kekayaan masa dia mati. Bukan rupiah, dinar. Tetapi ya Allah, benda ini seolah-olah dijauhkan daripada faham kita. Maka sebab itulah semua yang dikasih sekalian, dengan tujuan kita kekal menjadi orang yang rasa bahawa tak boleh. Dan kemudian bila berlaku satu benda pada orang kita, memang betul, dan kita memang betul, dan memang betul. Saya buat survey, ya. Saya pun dah jadi saya panel untuk satu agensi untuk usahawan, dan saya buat survey siapa yang menjadi usahawan kerana memang dia dengar khutbah bagi tahu bangkitlah umat Islam,
anda perlu menjadi seorang usahawan. Setakat ini tidak ada lagi senarai saya orang yang dia berniaga sebab dia dengar hadis Nabi, ayat Quran suruh dia bangun seperti para sahabat berniaga. Tak ada, tuan-tuan. Dan akhirnya kalau berniaga pun sebab memang sendiri je lah, maka dia buatlah dalam keadaan rasa bersalah, tuan-tuan. Kenapa dia tidak boleh sebut tadi saya berniaga untuk untung, tuan-tuan? Sebab seolah-olah guilt, bersalah untuk untung tersebut. Seolah-olah bersalah. Dan cuba bayang kalau kat sini tak clear, tuan-tuan, bagaimana nak clear masa dia berniaga? Baik, justru itu semua yang dikasih lain. Sebab itulah mintalah doa pada Allah, ya Allah, bangkit dan bangun daripada semua ini. Cuma Rasulullah berjaya mendidik para sahabat. Mereka jadi orang yang sangat sukses, tetapi dalaman mereka pada posisi yang paling kukuh. Jadi sebab itu kita bincang benda-benda ini semua yang dikasih lain, supaya jangan seolah-olah kita kita nak Allah, kita berzikrillah, maka dunia kita tinggal. Kekayaan biarlah orang lain. Anak-anak kita tak payah kita didik, ya. Untuk mereka itu terlibat supaya mereka menguruskan. Tetapi ingat, anak-anak kita kena masukkan dalam soal core of the core tadi, yang paling dalam ada tentang siapa? Tentang Allah. Ini yang kita nak bincang balik. Minta maaf keluar sekejap dan masuk balik dalam kelas. Sebab kita tak nak, tuan-tuan, kita tak nak akhirnya pemahaman Islam yang kita faham untuk satu juzuk memecahkan ataupun memisahkan daripada keseluruhan perbincangan besar tentang Islam itu sendiri. Ya? Boleh ke macam tu? Oh, baik sungguh. Tempat lain tak boleh sebenarnya, ya. Ustaz teranglah Allah tu Allah saja, ya. Mustaq wal jamid, betul habislah ustaz. Baik, semua yang dikasih sekalian. Tadi saya katakan manusia ada berapa kekuatan? Oi, cemerlang. Allahu Akbar. Baik, kekuatan yang pertama, ya, yang ada kaitan dengan perbincangan kita. So saya bincangkan apa yang ada kaitan dengan perbincangan. Kekuatan pertama, ini kekuatan semula jadi, secara natural. Secara memang kita lahir, kekuatan itu ada kalau kita ni namanya manusia. Katanya apa nama spesies kita ni? Homo sapiens. Kalau dia bukan jenis yang alien ke ya, kita ni manusia, kita ada 4 kekuatan. Disebut arba'ah quwat. Kekuatan yang pertama disebut apa dia? Tak. Semua kekuatan ni kekuatan semula jadi. Semua kekuatan ni kekuatan semula jadi, bukan yang pertama tu kekuatan semula jadi. Okey, semua kekuatan ini semula jadi sebagai atas kapasiti kita seorang manusia. Maka Allah berikan kekuatan ini. Dan kekuatan ini Allah tak bagi kepada malaikat, Allah tak bagi pada makhluk yang lain, sebab kita memegang satu title, kita adalah pengurus tadbir sementara bumi. Khalifah. Kekuatan pertama disebut sebagai quwwah nutqiyah. Quwwah nutqiyah. Nun ta qaf ya ta marbutah. Apa dia? Quwwah nutqiyah. Tuan-tuan, saya ada kekuatan itu. Nanti kita bincang. Dan perbincangan kita ini adalah benda yang akhirnya ada kat depan nanti. Maknanya pada kalimah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apa nama kekuatan yang pertama? Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Nantilah. Ish. Yang penting dia bukan semula jadi. Yang kedua, quwwah bataniyah. Batanun. Quwwah bataniyah. Tak apa, tulis je dulu, nanti kita translate dan kemudian kita bincang sikit.
Quwwah quwwah. Batniyah. Batan. Batnun. Perut. Yang ketiga, quwwah syahwiyah. Syahwat. Syahwiyah. Farjiyah. 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 Siapa ada pen, pensel tu tulis-tulis je. Dan yang keempat. Keempat je kan? Keempat ialah quwwah ghadabiyah. Ghadabiyah. Ghain, dad, ba, ya, ta marbutah. Ghadabiyah. Ghain, ghadab, la taghdab. Ghadabiyah. Okey. Okey, saya ulang sekali lagi. Manusia secara semula jadi ada 4 kekuatan. Dan inilah sebenarnya 4 kekuatan inilah menurut ulama menjadikan Islam itu agama yang syumul. Maknanya daripada 4 kekuatan semula jadi manusia, maka datangnya Islam. Sebab Islam ini bukan satu benda yang tak ada kaitan dengan manusia, tetapi datang sebagai keperluan kepada manusia. So ni sebagai keperluan pada manusia. Ya, siapa yang biasa tentang hierarki Maslow hierarki, ya, mungkin kita belajar dalam sains sosial ke tentang hierarki Maslow, kita dengar pula ya yang disebut sebagai needs, keperluan manusia. Dan daripada keperluan itu maka datanglah agama Allah. Okey, datanglah agama Allah, ya. Baik. Kekuatan pertama quwwah nutqiyah. Ya. Kekuatan, saya nak mafhumkan je ya. Kekuatan logik. Actually kekuatan berkata-kata. Sebab dengan kata-kata itu terbit, sebab kata-kata terbit daripada pemikiran. Tak baik. Dah lepas dah, insya-Allah. Oh dah sejam dah. Oh habis dah. So stop lah. Boleh lagi? Boleh ke? Okey. Jam sahabat saya ni baru 54 minit. Okey. Apa yang pertama tadi? Kekuatan kata-kata yang sebenarnya dia terbit daripada mana? Pemikiran, logik. So, logik ni adalah maknanya kita berfikir. Ya. Dan dalam Islam, berfikir yang paling dalam, golongan berfikir paling dalam disebut siapa? Ulul albab. Ya, ulul albab. Ulul albab. Mana ulul albab? Mana albab? Kalau saya tanya, mari mana idea dapat pintu tu? Sah-sah kata tengok cerita P. Ramlee. Terima kasih P. Ramlee. At least maknanya dia bagi satu ilmu, betul kan? Sebab babun dalam bahasa Arab, babani al-bab.
babun mufrad singular. 2 babani jamak albab. Baik. Tetapi albab yang Allah sebut ulu ni maknanya orang yang punya. Ulu bermaksud orang yang punya, orang yang ada, orang yang memiliki. Albab merujuk kepada tuan-tuan biasa tengok lambang hati. Lambang hati. Hati itu lambang dia 4 segi kan? Ha? Bulat ke? Macam ni lebih kurang. Alhamdulillah menunjukkan masih lagi okeylah. Kalau sebut 4 segi, 4 segi memang kena stop dah tu ya. Maknanya boleh masuk lagi alhamdulillah. Rasa je tak boleh masuk sebab kita buat limiting belief. Kita buat limit pada kita punya tu. Kita sendiri buat limit. Ya. Okey, baik. Hati manusia, ya, kalau kita tengok ulama yang membahaskan hati manusia, ya. Lapisan luar itu disebut sebagai lapisan luar. Disebut kishru. Allahu akbar. Tak apa-apa, cerita je dulu. Nanti detail masa akan datang. Dan lapisan dalam. Hati ni ada berapa lapisan, ya? Dalam Al-Quran, nama bagi hati pelbagai nama. Ada nama sadru, ada nama qalbu, ada nama fuadu. Nanti kita bincang pada masa akan datang. Tetapi nak bagi tahu sebab tujuan saya berbincang dan menyebut 4 kekuatan asas pada manusia ini yang datangnya Islam, dan saya sedang membincangkan kalimah Allah yang saya katakan tadi bahawa Allah menyebut dalam surah Ar-Ra'd, ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan kami sedang membincangkan kalimah Allah tersebut bagaimana nak gabung jalin semua benda ini sehingga akhirnya masuk yang dikatakan logik kita ataupun kita telah meletakkan secara ilmu kedudukan Allah paling dalam hati kita. Maka hati berapa lapisan tadi? 2 lapisan. 2 yang luar disebut kulit, kishru, dan dalam disebut sebagai luar dan dalam ni qalbu. Luar dan dalam qalbu. Dan dalam tersebut, luar tadi apa? Dan dalam tersebut lubbu. Lubbu inilah yang jamaknya adalah albab. So lubbu, lubbani, albab. So babun, bab pun boleh jadi albab. Lubbu dia punya plural juga adalah albab. So Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa ulul albab, orang yang punya apa tu? Lubuk hati. Lubuk hati. So kat lubuk itulah kita sedang bercerita tentang Allah. Dan di situlah kita nak letakkan paling tepat yang tidak diganggu gugat oleh perkara-perkara yang lain. Yang Allah kata hati, dalam hati itu ada rongga. Rongga yang kalau Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya, maknanya yang lain tidak boleh. Tetapi kalau dunia masuk kat situ, Allah terpinggir, maka apa berlaku bagi orang yang parking? Kita tidak akan tenang walaupun dalam akaun kita ada banyak juta. Apatah lagi memang tak banyak langsung. Apatah lagi kalau tak banyak langsung, ya. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian. Baik. Okey. Saya terjemahkan je yang akhir, yang 3 tu. Nanti insya-Allah kita sembang lagi pada masa akan datang, ya. Bagaimana, apa kaitan? Saya nak masukkan kaitan Allah. Yang apa maksud Allah tadi? Menurut mereka yang berpegang bahawa Allah adalah kalimah mushtaq daripada kalimah al-ilah, daripada kalimah ilah, daripada kalimah aliha. Apa tadi? Berkehendak, fakirnya, ya, berharapnya. So Allah tersebut tempat pengharapan seorang manusia. Maka sebab itulah Allah mencipta manusia. Pertama ada quwwah nutqiyah. Maka quwwah nutqiyah ni semua yang dikasih sekalian, kalau kita biasa mendengar-dengar orang mencari agama, soalan yang paling masyhur ialah soalan yang paling masyhur apa dia? Siapa yang menciptakan dia? Kenapa aku ada di sini?
Kenapa aku ada di sini? Kemana aku akan pergi? Semua soalan tersebut sebenarnya jawapannya adalah pada satu nama, yakni kalimah Allah. Sebab tu tuan-tuan, orang bila memeluk agama Islam, apa yang first berlaku? Lepas syahadah. Ya, kebiasaannya, pengalaman saya yang tak banyak ni, dan mungkin kawan-kawan kita banyak pengalaman syahadahkan orang. Lepas dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, biasanya dia menangis. Kenapa? Tanya dia kenapa dia menangis, dia tak akan ada jawapan. Tetapi dia menjumpai ketenangan. Sebab apa? Sebab sekarang Allah yang kita katakan betapa kita dan makhluk ini berharap kepadanya, letak pada tempat yang betul, dalam lubuk yang paling dalam hati seorang manusia. Kerana itulah kita, by nature kita adalah seorang yang punya 4 kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah quwwah nutqiyah. Nantilah yang tak sempatlah nak terjemah yang ketiga, ya, supaya datang minggu depan lagi insya-Allah. Boleh? Alhamdulillah. Ijazahnya? Next. Okey, kat bawah ni ada tulis to be continue. InsyaAllah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bincang, ya, wala apa kita bincang, ya Allah, sesuatu yang Allah redai. Amin ya Rabbal Alamin. Berikan kami kebaikan ya Allah, ya. Maaf saya, ini just tambahan saja. Ada 2-3 orang dia WhatsApp saya sebab dia orang baca dalam kat mana tak tahu. Sebab saya ada bawa umrah bulan 12. So ada tanya detail, saya hanya bawa dia punya pamphlet ni. Tolong bagi-bagikanlah, sebab nanti saya nak jawab dalam kelas payah. So saya nak, kalau mungkin kawan dia kot, atau saudara dia, atau dia sendiri untuk plan bulan 12, kalau ada yang tu, maka saya rasa ambil kesempatan just nak bagi dan agihkanlah, tolonglah bagi, ya. Termasuk maklumkan juga seandainya ada yang nak buat haji badal, ya, kita juga menguruskan haji badal. Just nak maklumkan saja, supaya nanti kadang-kadang nanti ada yang tanya saya, WhatsApp saya secara personal kadang-kadang tu, dan saya pun tentu dalam kelas tak sempat nak cerita. So saya bagikan dia punya sumber lah, ya. Semoga ada kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Apa yang kita bincangkan tadi adalah satu benda yang kita katakan bahawa sangat baik dan dekat dengan diri kita, dengan pencipta kita. Ya Allah, berilah manfaat buat kami ya Allah. Berilah manfaat buat kami ya Allah. Ya Allah, setiap hamba-Mu yang ada di sini ya Allah, Engkau pandanglah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, cabutkanlah daripada kami ya Allah kemarahan dan kebencian-Mu ya Allah. Allahumma rfa' maktaka wa ghadabaka anna ya Allah. Cabutkanlah daripada kami ya Allah kemarahan dan kebencian-Mu ya Allah di atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, senaraikan nama kami ya Allah dalam senarai orang-orang yang bertaubat sentiasa ya Allah. Ya Allah, pada nanti saat kami Engkau jemput pulang kepadamu ya Allah, masukkanlah nama daftar kami ya Allah dalam daftar hamba-Mu yang bertaubat ya Allah. Kerana sesungguhnya seandainya dosa ini tidak diselesaikan dengan taubat saat kami masih hidup ya Allah, kami tahu bahawa sesungguhnya dosa ini akan menjadi beban buat kami di alam kubur, menjadi teman yang paling busuk buat kami ya Allah, menjadi teman yang paling menakutkan kami sepanjang berada di alam barzah. Justru ya Allah, janganlah masukkan dan lepaskanlah dosa-dosa ini, melainkan Engkau taubatkan kami ya Allah. Dan ya Allah, kami faham dan sedar sesungguhnya seandainya dosa ini Engkau tidak taubatkan buat kami dan kami tidak tergolong dalam daftar hamba-Mu yang bertaubat, nescaya perkara inilah yang paling dahsyat buat kami diletakkan di atas neraca pada saat kami ditimbang untuk kami masuk dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau tidak golongkan kami dalam golongan hamba-Mu yang bertaubat, sesungguhnya dosa inilah seperti berbola-berbola besi yang tertambat banyak di kaki kami saat kami melalui talian siratal mustaqim, dan menarik setiap orang yang ke neraka ya Allah dengan dosa-dosa tersebut. Ya Allah, ij'alna minat tawabin, jadikanlah kami ya Allah daripada golongan orang yang bertaubat ya Allah. Waj'alna minal mutatahhirin,
Jadilah kami orang yang sentiasa membersihkan diri kami ya Allah, dan jadilah kami daripada golongan Engkau orang yang makbulin, orang yang Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sebarang bala bencana, malapetaka, perkara yang tak baik ya Allah. Jauhkanlah daripada kami ya Allah. Ya Allah, ada di sini yang sedang sakit ya Allah, Engkau sembuhkan kesakitan mereka ya Allah. Yang ada di sini yang sedang sakit, Engkau sembuhkanlah kesakitan mereka ya Allah. Ada yang sedang sakit, Engkau sembuhkanlah kesakitan mereka ya Allah. Ada yang dalam keadaan susah dan gundah ya Allah, maka Engkaulah berilah kelapangan buat hatinya ya Allah. Dalam keadaan susah dan gundah ya Allah, Engkau berilah kelapangan buatnya ya Allah. Ya Allah, seandainya ada di kalangan kami di sini ya Allah yang terdepan dengan masalah yang tidak tahu bagaimana keluarnya ya Allah, Engkau bukalah pintu agar kami keluar dan dia keluar ya Allah daripada seluruh masalah itu ya Allah. Sesungguhnya tidak ada tempat kami mengadu dan merayu melainkan hanya kepada-Mu ya Allah. Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menakluki segala-galanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya semua yang dikasihi sekalian, mohon maaf sepanjang kelas bergurau, berapa tegur dan segala macam. Janganlah harapnya ambil hati, sebab nak bagi kelas tu supaya macam kelas lah ya. Jadi jangan tersinggung pula. Jadi tolong dapatkan, saya rasa ada juga tolong bagikanlah ya, bagi mungkin sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih ya. Diskaun, ada diskaun katanya. Wallahualam, saya buka call Mekah. Boleh hubungi kat situ. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.